Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2023. Berangkat mengiringi Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja, juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri dan pemangku Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Jawatankuasa Kebangsaan tabung berkenaan ditubuhkan atas perkenan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kemarin diadakan Majlis Pelancaran SMS Brunei Prihatin Tabung Kemanusiaan Palestin di Gaza 2023 di Bilik Persidangan Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Berucap pada majlis pelancaran tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, antara lain menjelaskan usaha penubuhan tabung kemanusiaan sangat disanjung tinggi dari segi agama. Manakala Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, berkata tempoh kutipan akan dijalankan selama 3 bulan. Di sana ialah kemanusiaan ditekankan di sana. Kemanusiaan ini maknanya kita ini setiap ada terjadi sedemikian di luar negeri dan kita ini sebagai negara anggota international community lah yang bertanggungjawab sama bagi keamanan dan kesejahteraan dunia ini. Sekadar yang kita ini mampu, kita ini melakukannya. Bagi memberi peluang kepada para penderma dan penyumbang untuk menyumbangkan derma berbentuk kawangan secara langsung dan bagi membolehkan pelbagai pihak untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti amal dan berkebajikan bagi tujuan untuk mengumpul derma dari seluruh rakyat dan penduduk negara ini bagi tujuan untuk disumbangkan kepada pihak Palestin di Gaza. SMS Brunei Prihatin bagi Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 sebagai salah satu kaedah kutipan derma bagi tabung kemanusiaan yang akan dijalankan dengan kerjasama Datastream Digital Sendirian Berhad, Progressive Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Juga diadakan mesyuarat jawatankuasa untuk membincangkan hal-hal berkaitan. Kanser payudara merupakan kanser yang paling kerap didiagnosis dan penyebab utama kematian kanser pada wanita di seluruh dunia. Menurut data yang diperoleh daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dianggarkan sejumlah 2.3 juta kes kanser payudara baharu dan 685,000 kematian akibat kanser payudara dicatatkan pada tahun 2020. Dalam perutusan sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2023, Menteri Kesihatan mengongsikan di negara Brunei Darussalam, kanser payudara juga merupakan kanser yang paling utama dalam kalangan wanita, iaitu lebih dari 100 kes baru dikesan setiap tahun.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar turut mengkongsikan dari tahun 2002 hingga 2022 jumlah kes payudara yang dicatatkan adalah sebanyak 1,814 kes. Pada tahun 2022 sahaja, kira-kira 148 wanita di negara Brunei Darussalam telah disahkan menghidap penyakit kanser payudara dan sebanyak 35 kematian akibat kanser ini telah dicatatkan pada tahun yang sama. Dalam menyokong pencegahan dan pengesanan awal kanser payudara, usaha bersama sebagai satu masyarakat adalah amat digalakkan dan tidak terhad kepada usaha dari pihak kerajaan sahaja, bahkan pihak swasta, sekolah dan institusi pendidikan dan badan-badan bukan kerajaan NGO juga boleh memainkan peranan yang berimpak besar dalam menyebar dan memberi kefahaman berkaitan kanser payudara. Menurut Menteri Kesihatan, faktor risiko menghidap kanser payudara adalah mempunyai ahli keluarga terdekat atau sejarah keturunan menghidap kanser payudara. Faktor risiko lain pula termasuk faktor yang tidak boleh dikawal seperti peningkatan usia, jantina wanita, mempunyai sejarah lalu kanser payudara dan awal datang haid. Manakala antara faktor risiko yang boleh dikawal pula adalah seperti mempunyai berat badan berlebihan, tidak melakukan kegiatan fizikal, merokok dan mengamalkan pemakanan yang tidak sihat. Bulan Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Pada tahun ini, tema sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2023 adalah Think Pink, Think Take Action. Tema ini menggesa untuk mengambil tindakan melalui pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan dan menjalani pemeriksaan mamogram secara berkala. Sebab itu, program pemeriksaan kanser payudara telah diperkenalkan sejak tahun 2019. Orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program tersebut bolehlah melayari laman sesawang www.ppkk.gov.pn. Inisiatif dan amalan terbaik Kementerian Pendidikan antara yang dikongsikan oleh Menteri Pendidikan semasa menghadiri sidang Kemuncak Asia mengenai pendidikan dan kemahiran ASES kali ke-8 di Bengaluru, India. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dan Haji Remaizah binti Haji Muhammad Saleh juga mengkongsikan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027 yang memfokuskan 3 objektif menyeluruh iaitu memupuk pelajar siap siaga masa hadapan, memperhatikan ekosistem pendidikan inovatif dan membina sumber tenaga manusia. Bertemakan lebih kuat, lebih berani, pendidikan lebih baik untuk semua, membina kerjasama meningkatkan kualiti dan merealisasikan peluang. Persidangan diadakan pada 15 hingga 17 Oktober lalu. Ia merupakan acara tahunan yang berfungsi sebagai bab Asia bagi Forum Dunia Pendidikan Tahunan. Menerusi persidangan ini, para Menteri Pendidikan, Pengubah Dasar, Kanan dan pemimpin-pemimpin berpengaruh dalam sektor pendidikan dan kemahiran dari India, negara-negara Asia dan beberapa ekonomi yang sedang pesat membangun di luar rantau ini berkongsi pandangan dan membincangkan cabaran dan peluang dalam sektor pendidikan dan kemahiran di Asia. Serentak dengan ASES 2023, DIDAC India juga menganjurkan pameran yang menampilkan produk dan penyelesaian untuk semua peringkat sektor pendidikan dan kemahiran. Pameran ini menunjukkan teknologi terkini dan paling inovatif, instrumen moden, penyelesaian, sumber inventif, metodologi terkini, kemajuan dan perkhidmatan pendidikan kontemporari. Punca sebenar gangguan bekalan elektrik yang berlaku baru-baru ini masih dalam siasatan rapi. Walau bagaimanapun, Jabatan Perkhidmatan Elektrik menjelaskan ia berpunca daripada gangguan operasi pada sistem penjanaan elektrik di beberapa stesen jenekuasa elektrik. Dalam temubual bersama RTB, Pemangku Setiausaha Tetap Tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri menyatakan bekalan elektrik ke kawasan-kawasan yang terjejas di sebahagian daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Blyth telah pulih. Alhamdulillah, beberapa cabaran teknikal yang dihadapi telah berjaya diatasi.
Pemulihan secara berperingkat ada kalanya memakan sedikit masa. Memandangkan Standard Operating Procedure ataupun SOP selaras dengan Best Industry Practice perlu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Elektrik ataupun JPE yang bertugas, dan di samping memastikan keselamatan aset-aset dan menjamin kestabilan sistem bekalan. Pihak JPE juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan bahawa gambar-gambar yang berkaitan dengan infrastruktur elektrik yang disebarkan melalui WhatsApp dan platform media sosial adalah tidak benar. Pihak JPE menyarankan orang awam untuk tidak menyebarkan berita-berita palsu yang boleh mengganggu ketenteraman orang awam lainnya. Bagi pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik, ingin memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dialami oleh para pelanggan yang terjejas. Sementara itu, pemangku pengarah perkhidmatan elektrik pula menjelaskan beberapa langkah diambil bagi menangani isu-isu yang berbangkit daripada gangguan bekalan elektrik serta langkah-langkah mitigasi. Saranan jabatan adalah bagi orang awam untuk tidak berasa panik atau cemas dalam menghadapi situasi sedemikian. Pihak jabatan ingin memberi jaminan kepada orang ramai bahawa Jabatan Perkhidmatan Elektrik sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan orang awam dalam membekalkan kuasa elektrik yang reliable. Orang awam juga boleh membuat aduan sekurang-kurangnya sekali kepada talian Darussalam 123 dan seterusnya untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai status bekalan elektrik melalui media sosial jabatan yang disediakan seperti Instagram dan Facebook. Festival Antarabangsa Agroteknologi 2023, anjuran bersama Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas Kuantan Pahang berakhir dengan majlis penutupan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruh Jaya-Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, pengisian majlis penyampaian sijil kepada para peserta program pertukaran pelajar SIMEO antara IBTE dan Polisas serta majlis perwakilan pelajar Polisas dan IBTE. Program dihasrat mampu menarik minat para belia dan pelajar untuk menjadi pelapis kepada petani sedia ada dengan menerapkan penggunaan teknologi semasa. Universiti Brunei Darussalam UBD menerima 150 buah buku sumbangan Kedutaan Qatar. Melalui sumbangan tersebut, ia bukan sahaja menambah koleksi buku di perpustakaan UBD, malah memberi peluang untuk mengetahui kesusasteraan, ekonomi dan sejarah negara Qatar. Buku tersebut diserahkan oleh Tuan Muhammad Abdul Rahman MA Al-Jufairi, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Qatar, kepada Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Melalui sumbangan buku tersebut, ia turut melambangkan hubungan mesra dalam pendidikan, kebudayaan dan kesenian antara negara Brunei Darussalam dan Qatar. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Beberapa tapak perusahaan pertanian dan perhutanan di daerah Belait menjadi tumpuan lawatan kerja Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan tertumpu di Golden Check Livestock Farm Sendirian Berhad di kawasan Kemajuan Pertanian Sungai Petai, YY Farm Sendirian Berhad di kawasan Kemajuan Pertanian Merangking dan syarikat TS Wood Sendirian Berhad
di Hutan Simpan Pengkajian Bukit Sawat, Sungai Mau, Labi. Lawatan seumpamanya antara lain bertujuan memberitakan perkembangan dan pencapaian terkini para pengusaha dalam memastikan keluaran serta sumbangan daripada sektor sumber-sumber utama dan pelancongan kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Pengurusan harta hibah penting untuk disegerakan jika berlaku kematian dalam ahli keluarga kerana harta yang melibatkan hibah perlu didahului sebelum masuk bahagian faraid. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa program pendidikan syariah bertajuk Hibah, Satu Solusi Perwarisan Harta, program anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam diadakan di Kupu SB. Yang Arif Haji Awang Hassan bin Haji Awang Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam pembentangan khas juga menekankan hubungan dan persetujuan ahli keluarga merupakan kunci kepada kelancaran dalam pembahagian harta hibah. Menghadiri program yang berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Mesyuarat Persiapan Pengurusan Haji bagi musim haji tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi diadakan antara Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi secara dalam talian. Mesyuarat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Menyertainya Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai kota jemaah haji negara Brunei Darussalam serta peraturan-peraturan dan kehendak-kehendak yang berkaitan. Hasil mesyuarat akan disusuli dengan mesyuarat peringkat menteri yang dijadualkan pada bulan Januari depan. Simeo Voctec dengan kerjasama Temasek Foundation International dan Institut Perkhidmatan Pendidikan Teknikal mengadakan bengkel pasca Singapura mengenai peningkatan kemahiran dan pengurusan hotel dengan industri 4.0 pengurusan perhubungan pelanggan dalam industri perhotelan selama 2 hari. Bengkel 2 hari itu berakhir dengan majlis penutupan. Hadir Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Simeo Voctec, dihadiri 34 peserta antaranya dari sekolah-sekolah menengah Kementerian Pendidikan, Simeo Voctec, Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Skim Bimbingan Asas Mu'alaf dalam Bahasa Inggeris yang bermula 3 Oktober lalu berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Penyampaian sijil kepada peserta disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan Mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf. Skim diadakan bagi memberikan bimbingan dan pendedahan melalui tajuk-tajuk yang disampaikan dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan Islam dalam kalangan para mu'alaf terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak.